Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat petang kepada ahli kumpulan. So hari ini tujuan kita buat Google Meet adalah untuk kita bincangkan bersama-sama tentang rancangan pendidikan individu iaitu RPI. Sebelum kita bentangkan, boleh kita mulakan dengan senaman ringan dulu? Boleh. Okey. Semangat. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Let's go hunting, let's go hunting. Let's go hunt. Let's go hunt. Run away. Run away. Run away. Run away. Safe and lost it. Safe and lost it. Safe and lost it. Safe and lost it. It's the end. It's the end. It's the end. It's the end. Terima kasih semua. Okay, semua nampak dah bertenaga. So kita boleh bentangkan lah kan. So sebelum tu saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama saya sendiri iaitu Muhammad Ramadan bin Mayunis. Seterusnya Saya Nur Alia Natasha binti Kamarul Zaman. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Rabiata binti Muhammad Rizwan. Saya Misha Natasha binti Azmi. Okey, itu sahaja ahli kumpulan kami. So, tujuan kami ialah untuk bentangkan kami punya RPI iaitu Rancangan Pendidikan Individu daripada Program Pendidikan Khas Integrasi dari Sekolah Kebangsaan Meru Klang. So, RPI ini kita memerhati salah seorang kanak-kanak berkeperluan khas iaitu Muhammad Syawal bin Ramdan. So nama ini dipilih secara rawak. Jantina ialah lelaki. Tarikh lahir ialah 3 hari bulan 3 2013. Budak ni berusia 8 tahun, keturunan Melayu. Nombor pendaftaran OKU ini merupakan nombor pendaftaran OKU Muhammad Syawal DJ 030125000044. Tarikh mula RPI ini bermula daripada 9 Jun 2021. Tarikh akhir RPI ini sehingga 16 September 2021 mengambil masa 3 bulan. So Muhammad Syawal bin Ramdan ni mempunyai masalah daripada masalah pembelajaran. Seterusnya Okey, seterusnya kategori kecacatan mengikut spesifik kanak-kanak ini adalah Syawal mempunyai gangguan autism spektrum iaitu tidak mampu bersosial. Jenis program beliau adalah program pendidikan khas integrasi. Bidang pengurusan atau pengetahuan sedia ada, Syawal boleh mengenali bentuk dan warna asas. Jadi kat situ Syawal boleh mengenali bentuk dan warna asas. Kemudian bidang keperluan kelemahan, Syawal sukar menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap. Kemudian Syawal sukar memberi respon ketika berinteraksi. Dan Syawal suka bermain sendiri dan tidak bergaul dengan rakannya. Jadi di sini kita nampak yang Syawal memang tidak suka berinteraksi dan hanya suka bersendirian. Contohnya apabila kita senyum kepadanya, Syawal tidak menunjukkan apa-apa tindak balas seperti senyum balik ataupun bercakap dengan kita. Jadi di situ kita tahu kelemahan Syawal. Kemudian kekuatan atau minat Syawal adalah Syawal boleh membuat tugasan berdasarkan bantuan visual. Banyak bantuan visual yang dapat kita tunjukkan kepada Syawal. Contohnya seperti kad bergambar, benda-benda peralatan-peralatan yang maujud yang dapat dilihat dan dipegang, disentuh
melalui diri dan Syawal juga boleh explore persekitaran dia jika kita selalu berinteraksi dengan Syawal. Kemudian komponen yang kita syorkan untuk Syawal adalah bidang matematik. Seterusnya, Seterusnya, Seterusnya adalah matlamat jangka panjang. Syawal dapat meningkatkan keyakinan diri dalam interaksi sosial dengan orang sekelilingnya. Sebagai contoh, Cikgu Syawal nak tengok jangka panjang untuk Syawal adalah dia dapat berinteraksi dengan orang luar. Contoh yang lain adalah bila besar nanti, waktu Syawal di alam pekerjaan ataupun meningkat dewasa, dia boleh berinteraksi dengan orang lain tanpa takut dan segan lah, sebab dia kan kanak-kanak autism kan. So lah matlamat utama cikgu itu. Seterusnya, objektif jangka pendek. Syawal dapat menunjukkan hubungan dengan rakan melalui aktiviti yang dijalankan oleh guru semasa bermain secara bebas. Misalnya, meningkatkan tugasan atau aktiviti puzzle bersama-sama. Sebagai contoh, di dalam kelas, cikgu memberi Syawal, cikgu mensyorkan Syawal duduk dalam kumpulan grup A dan Syawal perlu selesaikan tugasan puzzle rumah lah. Contoh, misal kata kita bagi puzzle rumah untuk Syawal and the group untuk selesaikan masalah tu bersama-sama dengan rakan-rakan dia. Okay. Selain tu, kat sini kenapa saya saya ambil aktiviti puzzle contohnya. Contoh kenapa saya ambil aktiviti puzzle, kanak-kanak autism ni kita susah nak kawal emosi diorang kan. Contoh kalau diorang dapat main sesuatu, diorang akan lagi suka untuk enjoy permainan. Kanak-kanak autism dia tak suka kita bercakap, menulis apa semua tu. Dia suka permainan. So dalam aktiviti Syawal ni kita boleh belajar sambil bermain. Okay, seterusnya Seterusnya pendekatan bagi Syawal di mana guru menggunakan pemulihan cara kerja dengan menggunakan menggunakan alat pengajaran visual bagi menarik minat dalam aktiviti yang melibatkan dua ataupun lebih kanak-kanak semasa jalan aktiviti. Contohnya, guru boleh membuat puzzle bergambar apa-apa je dan diberi warna ataupun bentuk untuk menyelesaikan masalah dengan melekatkan puzzle tersebut. Contohnya, puzzle yang kami sediakan adalah puzzle berbentuk rumah merupakan salah satu gambar yang dipilih, dan yang kedua adalah kita mempunyai pelbagai warna-warni untuk minat Syawal, dan yang ketiga kita mempunyai pelbagai bentuk, ada bentuk bulat, segitiga dan sebagainya. Secara tidak langsung melalui aktiviti permainan puzzle ini, Syawal dan rakan-rakannya ataupun Syawal dan rakan-rakannya dapat bekerjasama dan menyelesaikan masalah dalam menekatkan permainan puzzle ini. Okay, untuk tarikh penilaian adik Syawal ni adalah pada 14/9/2021. Seterusnya, kami meletakkan skor penilaian untuk Syawal adalah 65%. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah kerana Syawal masih dalam proses pembelajaran. Seterusnya, Seterusnya ialah pemerhatian. So dekat sini kita boleh perhatikan Syawal tu melalui aktiviti pengukuhan seperti menyelesaikan aktiviti puzzle bersama kawan-kawannya yang disediakan oleh guru. Yang kedua ialah kita boleh perhatikan dari segi senarai semak. Kita boleh lihat senarai semak mengikut misalnya tingkah laku Syawal tersebut, sama ada Syawal tu boleh berinteraksi atau tidak dengan kawannya ataupun bekerjasama selesaikan masalah puzzle tersebut. Yang kedua ialah dari segi emosi. Kita dapat lihat Syawal itu sama ada dia gembira, sedih ataupun diam diri sahaja. So tanggungjawab dalam RPI ini ialah kerjasama guru-guru lain serta pembantu pengurusan murid.
dekat sini kita juga perlukan seorang guru untuk sama-sama membantu Syawal dalam menggunakan pendekatan pemulihan cara kerja untuk mengatasi masalah Syawal iaitu masalah autism. Tarikh awal bersidang 9 Jun 2021. Nama ibu bapa Syawal ialah Nur Laila Majnun bin Kasim. Okey, guru mata pelajaran Syawal ialah Kasim bin Slamet. Penyelaras ialah Siti Fatimah binti Mansur dan tarikh akhir bersidang 16 September 2021. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.